Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ini kita masuk kepada topik hujah. Okey, dalam bab 3 penakkulan logik. Okey, penakkulan logik bab 3 topik hujah ya. Okey, kita lihat pada standard pembelajaran. Okey, menerangkan maksud hujah dan membezakan hujah deduktif dan hujah induktif. Okey, pelajar perlu tahu ada dua jenis hujah iaitu hujah deduktif dan hujah induktif. Okey, apakah maksud hujah? Apakah bezanya hujah deduktif dan hujah induktif? Okey, kita lihat contoh perbualan ini. Jika Suhaimi menyiapkan, jika Suhaimi menyiapkan semua kerja rumah matematik, maka Puan Sharifah akan puji kamu. Okey, kata kawan dia. Okey, Mutu, Puan Sharifah tidak akan puji saya. Okey, daripada perbualan di atas, apakah kesimpulan yang boleh anda buat? Adakah Suhaimi telah menyiapkan kerja rumah matematiknya? Okey, kita lihat pada Suhaimi bercakap pada Mutu, Puan Sharifah tidak akan puji saya, tidak akan puji saya. Bermaksud di sini Suhaimi tidak menyiapkan, tidak menyiapkan kerja rumah matematiknya. Kalau Suhaimi tu siapkan kerja rumah matematik, Puan Sharifah tentu akan puji dia kan. Okey, jadi kamu boleh buat kesimpulan di situ. Okey. Kita lihat pernyataan khusus. Apa maksud pernyataan khusus? Pernyataan khusus ialah pernyataan yang khas merujuk suatu kes tertentu. Suatu kes tertentu. Okey, manakala pernyataan umum ialah pernyataan yang menerangkan suatu konsep secara menyeluruh. Menyeluruh seperti formula, seperti semua, semua dia akan bagi tahu semua ataupun melibatkan formula. Okey, kalau khusus ni melibatkan pengiraan tertentu. Pernyataan khusus ni melibatkan sesuatu yang khusus, termasuklah pengiraan yang tertentu dan sesuatu yang spesifik lah. Okey, khusus dan spesifik. Okey, seperti yang mana yang cikgu cakap tadi, hujah ada dua jenis iaitu hujah deduktif dan hujah induktif. Okey. Apa maksud hujah deduktif dan hujah induktif? Okey, kita lihat. Okey, kita lihat kat sini hujah kita lihat lembaran aktiviti A. Okey, lembaran aktiviti A boleh pelajar boleh buka muka buku teks muka surat 72 dan 73 ya. Okey, ni dia punya hujah-hujahnya ada A sampai F A sampai F. So jawapan dia dekat lembaran aktiviti B. Okey, cikgu teruskan slide. Okey, ni lembaran aktiviti B. Okey. Dalam jadual ni ada premis satu, ada kesimpulan dan jenis hujah. Okey, di sini cikgu dah ada jawapan pada ruang kosong. Apa yang awak kena buat berdasarkan kepada lembaran aktiviti A dalam buku awak muka surat 72 tu, awak perlu isi kat sini dia bagi contoh dah A. Yang B, C, D, E, F. Dan jawapan pun dah ada, hujah deduktif, hujah induktif pun dah ada. Okey, so A, kita lihat A Okey, A, cikgu baca dekat lembaran aktiviti A, luas sebuah bulatan ialah pi J kuasa 2. Okey, ini ialah premis 1. Bulatan A mempunyai jejari 7 cm. Kesimpulannya luas bulatan A ialah 154. Dekat sekarang kesimpulan dia letak kat bahagian laju kesimpulan. Jadi untuk bahagian premis 1, bila dia bagi luas bulatan pi J kuasa 2 itu ialah umum dia.
umum. Dan kesimpulan dia spesifik, yang luas bulatan A ialah 154 khusus. Jadi apabila umum kepada khusus, okey, pernyataan umum kepada pernyataan khusus, kita namakan dia sebagai hujah deduktif. Okey, hujah deduktif. Lihat pada lembaran aktiviti A soal B pula B, semua gandaan 6 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. Ulang lagi sekali. Dekat premis 1, okey, dalam jadual lembaran aktiviti B kita letak semua gandaan 6 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. Sebab kat sini dekat jenis hujah ni dia sebut hujah deduktif. Hujah deduktif daripada umum kepada khusus. Okey, deduktif ni umum kepada khusus. So kita ambil premis 1 semua seumum dan khususnya pada kesimpulan dia maka kalau maka selepas maka tu kesimpulan 72 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. So ini dah khusus. Jadi umum kepada khusus kita namakan dia sebagai hujah deduktif. Okey. A dengan B tadi hujah deduktif. Kesimpulannya dia bagi umum, premis 1 umum, kesimpulan khusus. Manakala hujah induktif dia terbalik, khusus kepada umum. Contoh yang C ni, okey, yang C ni dia bagi satu persatu 1 kuasa kosong dapat 1, 2 kuasa kosong dapat 1, 3 kuasa kosong dapat 1, 4 kuasa kosong dapat 1, seterusnya lah. Ini ialah khusus. Khusus. Manakala yang last kali kesimpulan tu kita letak dekat lajur kesimpulan N kuasa kosong. Kenapa kita letak N kuasa kosong? Sebab N 1, 2, 3, 4 ni kat sini. 1, 2, 3, 4. Kalau kita buat yang seterusnya tu 5, 6, 7, 8. Sebab tu dah dibagi N sama dengan 1, 2, 3, 4 dot. Lebih daripada 3 dot. Jadi bila N sama kuasa kosong sama dengan 1 itu ialah dia punya keseluruhan umum dia. Okey? Formula dia. So kat sini umum. Jadi kat sini awak boleh lihat khusus kepada umum itu ialah hujah induktif. Hujah induktif. Okey, D pula sama seperti C, dia bagi khusus 2 darab 2 bracket 1 kuasa 3 tolak 4 dapat negatif 2. Begitu seterusnya. Dalam bracket ni dia berubah kan, satu dalam bracket, awak lihat dalam bracket 1, 2, 3, 4, kalau seterusnya 5, 6, 7, 8 dia berubah. Okey, jadi apabila dia bagi macam ni, ini kita namakan dia sebagai khusus. Okey, permulaan pada hujah itu dia bagi dekat premis satunya adalah khusus. Okey, spesifik. Jadi mesti dekat kesimpulannya, okay, ada ayat dia ni 2n kuasa 3 tolak 4 di mana n 1, 2, 3, 4 dot ni, ini ialah kesimpulan dia. So dia ialah umum. Jadi khusus kepada umum, hujah induktif. Boleh beza deduktif dengan induktif. Okey, E pula tengok semua ni umum. Umum. Kalau semua kat depan umum. Umum Okey. Semua murid 4 celik mendapat A dalam ujian matematik. Jadi kesimpulan dia bagi khusus. Dalam murid 4 celik tu ada seorang pelajar bernama Camelia mendapat A dalam ujian matematik. Dia bagi khusus. So kat sini umum kepada khusus, hujah deduktif. Alright. Okey, yang last kali F. Cikgu ambil satu contoh je. F tu jadi banyak harimau, singa, buaya, penguin. Cikgu ambil satu je contoh. Harimau ialah carnivore. Okey, khusus. Khusus dia spesifik kepada satu-satu haiwan. Dan apabila pergi kepada kesimpulan maka tu kesimpulannya lah semua haiwan ialah carnivore. Yang diberi di atas tu harimau, singa, buaya, penguin. Jadi ini ialah umum. Jadi khusus kepada umum, hujah induktif. Hujah induktif. Boleh beza kalau deduktif
umum kepada khusus. Pernyataan umum kepada pernyataan khusus. Kalau hujah induktif, pernyataan khusus kepada pernyataan umum. Okey, kita teruskan. Ni kesimpulan dia. Okey, ni kesimpulan dia. Hujah deduktif ialah proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Maksudnya dia punya khusus pergi umum. Okey, manakala hujah induktif ialah proses membuat kesimpulan umum dari dibina berdasarkan premis khusus. Okey, umum dia bagi umum, dia suruh buat kira khusus, dia suruh buat khusus kesimpulan dia. Okey, kita lihat contoh 16. Okey, contoh 16 dah ada jawapan dalam buku teks awak. Cumanya cikgu nak terangkan apa soalan ni nak. Tentukan sama ada hujah berikut hujah induktif atau hujah deduktif. A. Okey, mana jawapan dia? Okey, sini jawapan dia A. Okey, yang semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah umum. Okey, kesimpulan dia, kesimpulan mesti selepas marker. Okey, maka sudut PQR kurang daripada 90 darjah khusus. So dia ialah hujah deduktif. Okey, ingat deduktif umum umum kepada khusus. Okey. Hujah, okey, semua hujah deduktif khusus kepada umum. Okey, cikgu kena cek semula betul ke tidak ni. Umum kepada khusus. Hujah. Tapi dekat sini kan, dekat sini dia tulis dalam buku teks khusus kepada umum. Okey, umum kepada, okey, terbalik terbalik ni, terbalik tau. Okey, terbalik. Dia terbalik ni. Yang bahagian sini deduktif umum kepada khusus, induktif khusus kepada umum. Okey, kita cek balik kat sini. Okey, betul Okey, deduktif umum kepada khusus. Deduktif umum kepada khusus, induktif khusus kepada betul. Di sini betul. Okey, kita cek kat sini dia terbalik statement ni terbalik. Atas ni ialah induktif induktif, di mana induktif khusus kepada umum. Okey, bawah ni deduktif. Okey, ada kesilapan kat sini. Deduktif umum kepada khusus. Okey, betul deduktif umum kepada khusus, induktif khusus kepada umum. Alright, okey, kita sambung lagi. Sambung yang dah ni betul dah ni. Deduktif ni ialah umum kepada khusus. Okey. Alright. B, semua okey, umum. Okey, premis 1 umum. Jadi maka jamal ni khusus. So khusus hujah deduktif. Alright. Okey, C pula, hasil tambah sudut pengeluaran segitiga ialah 360. Segitiga ni khusus. Ni khusus khusus. Lepas tu marker, selepas marker ni hasil tambah sudut pengeluaran poligon. Poligon ni sesuatu yang umum. Dalam poligon ada pentagon, ada segitiga, ada segi empat, ada heksagon. Jadi dia ialah umum. So ini ialah induktif. Okey. Dan D pula, hasil tambah 18, digit 18 ni khusus, dibahagi tepat dengan 9, khusus. Okey, maka hasil tambah digit gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 9. Okey, umum. So hujah induktif. Boleh beza kat situ kat sini ni ada apa nama ni, kita perlu tukarlah. Atas tu hujah induktif, yang bawah tu hujah deduktif. Okey, boleh ingat boleh beza. Okey. Alright, kita teruskan kepada praktis kendiri 3.2a. Awak kena buat sama seperti contoh tadi. Awak perlu buat
tentukan yang manakah hujah deduktif dan atau hujah induktif. Okey, ini soalannya. Cikgu pergi kepada jawapannya. Harap boleh nampak. Okey, apa awak kena buat daripada soalan tadi 3.1a 3.1. Okey, kat sini ada silap di sini Cikgu type 3.2a 3.2a. Alright. Okey. 3.2a. Latihan 3.2a tau. Okey, praktis sendiri. Okey, harap boleh nampak apa cikgu buat kat sini. Ambil soalan 1 tu, awak kena tulis umum dan khusus. Umum tu kat mana nak ambil? Ambil yang premis 1. Okey, premis 1 semua faktor bagi 6 ialah faktor bagi 12. Okey, 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 6. Ini ialah premis 1. Okey. Okey, dan ia ialah umum dan marker, selepas marker tu dia punya kesimpulan. So 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 12. Ini ialah khusus. So umum kepada khusus jawapannya ialah hujah deduktif. Okey, hujah deduktif. Right. So yang nombor 2 pula, yang dia bagi tu macam pengiraan 5/2 darab 5/3. Awak boleh rujuk buku teks awak ya. Kalau tak nampak di sini, awak boleh rujuk buku teks awak. Okey, yang pertama tu dia bagi khusus sebab dia bagi, memang dia bagi spesifik satu persatu. Yang kesimpulan tu untuk umum sebab dia bagi 5 kuasa M tambah N. So ini dia punya formula dia. So khusus kepada umum, hujah induktif. Hujah induktif. Okey. Seterusnya nombor 3 yang dia bagi tu ialah khusus bukan umum sebab dia spesifik satu persatu. Okey, dan yang dia bagi kesimpulan tu pola nombor yang di mana 2 kuasa N ni. Kalau awak nampak dia punya formula macam dia bagi formula 2 kuasa N, itu ialah umum. So kat sini khusus kepada umum, hujah induktif juga. Okey, hujah induktif juga. Tak nampak di sini, awak boleh rujuk buku teks awak Okey, soalan nombor 4, bila ada je semua premis 1 tu ada semua, itu ialah umum. So kesimpulan dia marker, selepas marker tu kesimpulan dia lah, itu ialah khusus. So umum kepada khusus, hujah deduktif. Alright. Okey, nombor 5 umum. Sebab apa dia umum? Ada semua ni. Semua umum. Okey, habis sampai sini. Lepas tu marker. Selepas marker tu itu ialah khusus dia. Okey, khusus hujah deduktif. Alright. Okey, next. Nombor 6. Khusus, okey, dia bagi mula-mula ayat dia dalam bentuk khusus dulu. Lepas tu dia bagi N kuasa 2 tambah 2 ni dia punya formula. So tentulah umum, hujah induktif. Okey, nombor 7 khusus, umum, induktif. Umum ni sebab ni ada N1 tambah N. Okey, yang kalau kita nak buat formula ni, kalau biasa dalam bab ni dia N lah. Okey, N tu kita letaklah, masukkan nombor 1 ke 2 ke daripada yang dia bagi ni. Dot ni seterusnya dah nombor 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu dia buat dot. Okey. Okey, hujah induktif. Nombor 8, umum. Sebab apa? Ada semua. Lepas tu khusus, dia spesifik 72 ialah gandaan 3. So hujah deduktif. Nombor 9, umum juga sebab ada semua, dan khusus dia bagi yang spesifik, hujah deduktif. Dan nombor 10, okey, nombor 10 dia bagi spesifik satu persatu, dia bagi spesifik yang khusus, pernyataan yang khusus, dan last sekali dia bagi umum sebab 180 tolak theta. Okey, 180 tolak theta tu dia punya formula dia, hujah induktif. Okey. Okey, harap awak semua boleh buat dan cuba fahamkan. Alright? Okey, terima kasih semua.